sayur, buah, sayur-sayuran, buah-buahan. Timun Cina tu kan jenis timun. Timun kan sayur. Semangka tu kan jenis senangka. Nangka kan buah. Sabar. Apa gaduh-gaduh ni? Apa kata korang lihat video saya untuk mendapatkan jawapannya? Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali kita dalam siri Alam dan Manusia. Saya berharap agar korang semua berada dalam keadaan sihat sejahtera di samping ahli keluarga yang tercinta. Saya doakan korang semoga dimurahkan rezeki dan dimudahkan segala urusan. Amin. Bagi korang yang baru terjumpa channel ini, saya ingin mengucapkan terima kasih. Terima kasih berbanyak kerana sudi menonton. Dan jangan lupa subscribe jika channel saya ini berjaya menambat hati anda. Hari ini kita akan berkenalan dengan sejenis tumbuhan iaitu tembikai. Tembikai merupakan pokok mencala, memanjat dan melata yang berasal dari selatan Afrika dalam famili Cucurbitaceae. Cucurbitaceae ini adalah famili botani, termasuk sayur-sayuran lain seperti timun atau labu. Jadi terjawablah persoalan yang awal tadi, yang diorang berdua tadi bergaduh. Tembikai dikategorikan sebagai sayur-sayuran, tetapi konteks kita di Malaysia, kita menerima tembikai sebagai buah-buahan. Tak apalah, tak perlu gaduh-gaduh. Yang penting kita tahu tembikai dan khasiatnya. Itu lebih penting. Di setengah tempat, tembikai juga dikenali sebagai semangka ataupun timun Cina. Tembikai juga mengandungi 92% air. Jadi kita tahulah tembikai ni memang sangat berjus dan memang sedap untuk dibuat air. Kebiasaannya, kulit tembikai ini licin dan berwarna hijau. Isinya berair dan juga manis rasanya. Seperti mana yang kita tahu, tembikai di Malaysia ini ada dua warna, iaitu merah dan juga kuning. Art, what should be round is now a cube, adorned with ribbon. There are so few of them that when they're displayed, they turn a lot of heads. The farmer is now a produce artist, fathering a masterpiece. Let's just cut it open and eat it. There is a reason why square watermelons are harder to cut, and the reason lies inside this really fun piece of fruit. Very little pink and red because square watermelons are actually unripe. They're harvested early so they have a longer shelf life, 3 to 6 months longer. It actually looks a little gross. So you can see it's a mix of pink and yellow. It's not what a watermelon would look like. Again, for reference, I have this here. This is a normal Japanese watermelon. That's right. Most watermelons are pretty normal in Japan. The fact that they've taken the usual and turned it into something quite unique is what Japan is really good at. It's just an unripe, orange, and very little pink watermelon. Sebenarnya agak sukar bagi saya untuk menyenaraikan jenis-jenis tembikai yang ada di Malaysia ni, kerana tembikai mempunyai 1200 grade. Justru itu saya senaraikan beberapa varieti tembikai yang biasanya ada di Malaysia. Yang pertama, New Dragon. Yang kedua, Flower Dragon. Yang ketiga, Hitam Manis. Yang keempat, Black Gold. Yang kelima, Feng Shan. Yang keenam, Ming Hua. Yang ketujuh, Gold Rush 1663.
macam jasmine pula ada nombor kod belakang. Yang ke-8 kita ada Felicity. Yang ke-9 kita ada Orchid Sweet. Yang ke-10 kita ada Sinful. Yang ke-11 kita ada Quality. Dan yang terakhir kita ada Seedless number 1. Now remember, don't eat the seeds or one's gonna grow in your belly. Sebenarnya ada banyak khasiat buah temikai ni. Jadi, mari kita kongsikan beberapa khasiat yang terkandung dalam temikai. Temikai mengandungi kuantiti air yang sangat tinggi. Sekaligus ia mampu memberikan rasa kenyang dan kurang kandungan kalori. Sesuai untuk orang-orang yang sedang berdiet dan juga orang-orang yang berusaha untuk menurunkan berat badannya seperti saya. Temikai mengandungi nutrien yang diperlukan tubuh. Bagi seseorang memakan 154 gram temikai mampu membekalkan 21% vitamin C, 18% vitamin A, 5% kalium, 4% magnesium, 3% vitamin B1, B5 dan B6 daripada jumlah keseluruhan pengambilan harian yang disyorkan. Selain itu, temikai juga tinggi dengan carotenoid seperti beta-carotene dan lycopene. Ia juga mengandungi citrulline, iaitu sejenis asid amino yang sangat penting. Seperti mana yang kita tahu, penyakit jantung merupakan punca majoriti kematian di seluruh dunia. Ia berlaku berdasarkan beberapa faktor seperti gaya hidup dan diet. Gaya hidup dan diet yang sihat boleh mengurangkan risiko serangan jantung dan strok kerana ia dapat mengurangkan tekanan darah dan paras kolesterol. Ajaibnya, terdapat beberapa nutrien dalam temikai yang mempunyai manfaat khusus untuk kesihatan jantung. Jadi, makanlah temikai selalu. Keradangan juga adalah punca utama kebanyakan penyakit kronik. Buah temikai boleh membantu mengurangkan keradangan dan kerosakan oksidatif kerana ia kaya dengan antioksidan dan anti radang. Citrulline dalam temikai juga boleh mengurangkan kesakitan otot. Penyerapan citrulline boleh ditingkatkan dengan menjadikan temikai sebagai jus. Minumlah air temikai banyak-banyak. Ada 2 vitamin dalam temikai, iaitu vitamin A dan C, adalah penting untuk kesihatan kulit dan rambut. Temikai mengandungi air yang banyak dan sejumlah kecil serat. Kedua-dua bahan ini adalah penting untuk memastikan pencernaan yang sihat. Serat boleh memperbaiki tekstur anda, sementara air pula membantu menjaga saluran pencernaan anda dengan baik. Oleh itu, makanlah temikai secara berkala bagi memelihara kesihatan usus anda. Dalam video-video saya yang lepas, saya ada sebut tentang pengambilan sesuatu secara berkala. Berkala ni bermaksudnya kita mengambil sesuatu tu dengan kadar yang tetap, bilangannya, kuantitinya dan masanya. Saya ambil contoh, kita makan sepotong temikai untuk dalam tempoh seminggu sekali. Itu adalah pengambilan secara berkala. Oleh kerana di Malaysia ni, temikai digolongkan di bawah 2 kategori, iaitu sayur-sayuran ataupun buah-buahan, maka ada banyak olahan masakan yang ada untuk temikai selain dimakan begitu saja ataupun diminum. Jika korang semua ada masa, korang berkunjunglah ke laman web ni, kerana di sana
korang akan dapat melihat pelbagai resepi yang berasaskan tembikar. Malahan ada yang kita tak tahu pun sebenarnya resepi itu wujud dengan berasaskan tembikar. So I would say the best way to describe the taste of watermelon ham is that it's smoky, savory, salty, hot, and juicy, but it's still a watermelon, and that's the beauty of it. Di dalam hadis yang dinyatakan, di antara makanan yang digemari atau pernah dimakan oleh Nabi Muhammad SAW antaranya adalah buah tembikai, sebagaimana yang dinukilkan oleh Imam Al-Tirmizi di dalam kitabnya Sunan At-Tirmizi dan Al-Shamil Al-Muhammadiyah daripada Aisyah radhiyallahu anha berkata, maksudnya adapun Nabi SAW pernah memakan buah tembikai bersama kurma basah. Riwayat At-Tirmizi, hadis ke-3836. Imam At-Tirmizi menilaikan hadis ini sebagai hasan gharib, manakala Syekh Shu'aib Al-Arnaut menilai sanad hadis ini adalah baik. Sememangnya terdapat beberapa hadis yang bersandarkan kepada Nabi Muhammad SAW dalam menceritakan berkaitan kelebihan memakan tembikai. Antaranya dikatakan Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, maksudnya tidak ada seseorang pun daripada wanita yang hamil apabila memakan buah tembikai, melainkan anak yang akan dilahirkan mempunyai wajah dan akhlak yang baik. Ada lagi satu, dikatakan bahawa Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, maksudnya memakan tembikai sebelum makan akan mencuci perut dan menghilangkan penyakit. Ulama-ulama hadis berselisih pendapat tentang status hadis-hadis yang telah saya bacakan tadi. Menurut nama web rasmi Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan, tidak terdapat hadis-hadis sahih pada menceritakan berkaitan kelebihan memakan tembikai, melainkan hadis yang menceritakan bahawa Nabi Muhammad SAW pernah memakan tembikai. Di samping itu, sekiranya terdapat ahli sains yang menyebut akan kelebihan buah tembikai, maka ia tidaklah menjadi masalah untuk mempercayainya, walaupun di sana tidak terdapat hadis yang menceritakan tentang kelebihan tembikai. Hal ini bertepatan dengan firman Allah SWT dalam surah Al-Nahl ayat ke-43 yang bermaksud, oleh itu bertanyalah kamu kepada orang-orang yang berpengetahuan jika kamu tidak mengetahui. Apa yang saya cuba sampaikan kat sini, sebenarnya memang tiada hadis sahih yang menyatakan tentang kelebihan memakan tembikai, tetapi tak jadi salah pada kita untuk mengambil manfaat daripada tembikai itu sendiri. Jadi kalau ada orang beritahu kata ada hadis sahih yang mengatakan Rasulullah kata sekian, ketahuilah bahawa tiada satu pun hadis sahih yang menyatakan tentang kelebihan memakan tembikai.
Tidak kiralah temikai ini sayur ke buah ke, yang penting kehadiran temikai ini adalah anugerah Allah yang tidak ternilai untuk kita semua. Sama ada ia sebagai hidangan pemanis mulut, jus yang menyegarkan, ataupun hidangan di dalam bentuk kek ataupun lauk pauk. Yang penting temikai tetap mempunyai khasiat dan memberi manfaat kepada kita semua. Sekalipun kita tidak boleh makan temikai, janganlah kita cerca buah ini. Sebaliknya, kita sebarkan kebaikan atas apa yang ada pada temikai. Hai, agemasu. Jika anda suka video ini, jangan lupa tekan butang like. Jika anda ingin mengikuti video-video terkini daripada channel saya, jangan lupa tekan subscribe. Dan jika video ini bermanfaat, jangan lupa tekan butang share dan kongsikan dengan rakan-rakan anda yang lain. Terima kasih kerana sudi menonton. Jika ada ralat info dan salah fakta dalam video ini, jangan lupa maklumkan pada ruangan